Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Pada subuh ni insyaAllah kita mulakan dari ayat 106 sehinggalah nanti ayat 108 insyaAllah ta'ala. Ayat-ayat yang akan kita bahaskan ni menjelaskan kepada kita betapa pentingnya membuat wasiat sebelum kita meninggal, dan pentingnya ada dua orang saksi ketika mana kita membuat wasiat tersebut. Itulah poin utama yang dibicarakan pada ayat 106 sehingga ayat 108 surah Al-Ma'idah ni, ya. Baik, saya baca dulu ayat yang akan kita bahaskan insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dhawa 'adlin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة الله Inna idzal laminal athimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, ketika ia mahu berwasiat, hendaklah wasiatnya disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain. Maksudnya dua orang yang bukan seugama dengan kamu. Jika kamu dalam pelayaran di muka bumi, lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut, kalau kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka sesudah selesai solat. Kemudian mereka disuruh bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat sesuatu harta benda, walaupun orang itu dari kaum kerabat, dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kerana jika kami menyembunyikannya, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 106 dan juga ayat selepas ni diturunkan Allah Ta'ala kerana mempunyai asbabun nuzul. Ada sebab tertentu yang berlaku dahulu, kemudian Allah Ta'ala turunkanlah ayat-ayat tentang saksi bagi orang yang membuat wasiat ketika mana dia hendak meninggal dunia. Diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kharaja rajulun min bani Sahmin ma'a Tamimin ad-Dari wa Adi bin Badda. Dahulu ada seorang lelaki
keluar pergi musafir untuk berniaga ke Syam, seorang lelaki daripada Bani Saham. Konon lelaki ini bernama Budail. Ya, ada seorang lelaki daripada Bani Saham, konon bernama Budail. Dia keluar musafir untuk berniaga ke negeri Syam bersama dua orang lelaki, Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Pada ketika itu Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda ni masih beragama Nasrani. Sedangkan lelaki Budail daripada Bani Saham tadi, dia adalah seorang Muslim. So mereka pun keluar musafir menuju negeri Syam untuk berniaga. Famata as-sahmiyu bi ardin laysa biha muslim. Dalam perjalanan, seorang lelaki daripada Bani Saham tadi yang bernama Budail tu sakit dan hendak meninggal dunia, bahkan sampai meninggal dunia di satu kawasan yang mana tak ada seorang Muslim pun duduk dekat situ. Akhirnya dia buat wasiat, dan wasiat itu pun disaksikan oleh Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda, yang mana pada ketika itu mereka berdua masih lagi beragama Nasrani. Singkat cerita, Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda pun falamma qadima bitarikatihi faqadu jaman min fiddatin mukhawwasan min dhahab. Maka apabila Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda balik membawa barang-barangan Budail daripada Bani Saham yang meninggal tadi, dan mereka serahkanlah kepada waris Budail. Kemudian waris Budail ni membaca surat wasiat. Ya, waris Budail ni membaca surat wasiat yang dibuat oleh Budail tentang barang-barang yang ditinggalkan oleh Budail. Mereka cek, ternyata ada satu yang hilang. Iaitulah bejana yang dibuat daripada perak, bejana yang terbuat daripada perak, kemudian ada ukiran emas pada bejana yang terbuat daripada perak tersebut. Barang yang tu tak ada dalam karung ataupun dalam tempat barang-barangan Budail tadi. Akhirnya ahli keluarga ataupun waris kepada Budail ni mulailah curiga ataupun tak percaya kepada Adi Ad-Dari, ya, kepada Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Akhirnya mereka pun bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama selepas tu, thumma wujida al-jamu bi Makkah. Tiba-tiba bejana yang hilang tadi tu ditemuilah di kota Mekah. Ya, ni kes ni selepas Nabi hijrah ke Madinah ni. Tiba-tiba bejana tadi ditemuilah dekat kota Mekah. Faqalu, lalu ketika mana orang Mekah yang memiliki bejana tadi ditanya, daripada mana kamu dapat ni? Kata mereka, ibta'nahu min Tamim wa Adi. Ni kami beli daripada Tamim dan Adi. Ya. Akhirnya dua orang daripada waris Budail bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sumpah Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda sebelum ni adalah sumpah palsu. Akhirnya yang diterima adalah sumpah daripada waris Budail, dan Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda dinyatakan telah pun berkhianat. Ya, so inilah asbabun nuzul ayat-ayat Allah Ta'ala ni, sehingga kan Allah Ta'ala turunkan ayat tentang wasiat dan betapa penting ada dua orang saksi yang adil pada wasiat tersebut. Ya, baik, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala awali ayat ni dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bagi kita bahawasanya perkara wasiat ni bahagian daripada iman, dan menjadi saksi terhadap wasiat,
ya, menjadi saksi yang adil terhadap wasiat juga merupakan daripada keimanan. Artinya kalau kita membuat wasiat atau kita menjadi saksi yang adil dalam wasiat, itu artinya kita seorang yang beriman. Tetapi kalau kita tak buat wasiat atau kita menjadi saksi kemudian kita tak mahu berlaku adil, itu artinya sangat kurang kita punya keimanan atau bahkan sebenarnya kita tak ada keimanan, ya. Maka Allah Ta'ala awali ayat ni dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Syahadatu bainikum idha hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dhawa adalin minkum aw akharani min ghairikum, ya, in antum darabatum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, maksudnya jika salah seorang di antara kamu hampir mati, dah nampak tanda-tanda kematian itu pada diri dia, atau dia sendiri merasakan bahawa rasanya tak lama mati dah saya, nak mati dah saya ni, dia kata, ya. Maka ketika itu hendaklah dia berwasiat, digalakkan membuat wasiat. Maka orang yang hendak meninggal dunia digalakkan wasiat. Bahkan setengah ulama tu mengatakan kalau boleh setiap malam sebelum kita tidur tuliskan wasiat kita. Kenapa? Kerana kita tidak tahu adakah esok kita masih bangun daripada tidur kita ataupun tidak. Maka setengah ulama galakkan sebelum tidur tulis wasiat, ya. Idza qarubal mautu min ahadikum, jika kematian itu dah hampir kepada salah seorang kamu, kemudian dia membuat wasiat, falyushhid ala wasiyatihi ithnani aminaini minal muslimin maka hendaklah dia, ya, membuat wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang amanah daripada kalangan kaum muslimin. Perlu ada saksi. Kenapa perlu ada saksi dalam membuat wasiat ni? Supaya wasiat itu diperakui dan supaya wasiat itu nanti tidak diingkari. Kerana salah satu kewajipan kita orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia ialah menunaikan wasiatnya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ketika mana Allah Ta'ala sebut tentang pembahagian harta pusaka, salah satu ayat yang sering Allah Ta'ala ulang, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, bahawa harta pusaka itu boleh dibahagikan selepas wasiat si mati ditunaikan ataupun hutang dia dibayarkan. Kalau dua perkara ini belum lagi ditunaikan, wasiat belum ditunaikan, hutang belum lagi dibayar, maka kita sebagai waris tak boleh membahagikan harta pusaka itu. Wajib kita tunaikan tu. Oleh kerana itulah perlu ada dua orang saksi. Satu saksi tak cukup, dua orang saksi. Dua orang saksi ni pun mesti aminaini, mesti yang terpercaya, ya, minal muslimin, daripada kalangan kaum muslimin. Au akharina min ghairil muslimin 'inda al-hajah, ataupun boleh daripada agama lain ketika mana dalam keadaan yang sangat darurat, ketika mana tak ada sama sekali kaum muslimin, ya, diperbolehkan. Seperti kes yang disebut dalam riwayat hadis Nabi SAW tadi yang merupakan asbabun nuzul ni. Ketika mana Budail yang berasal daripada Bani Saham meninggal, ya, dalam perjalanan menuju Syam, tak ada saksi kaum muslimin sebab penduduk kampung tu pun tak ada orang Islam. Kawan dia musafir tu pun dua orang tu bukan orang Islam. Pada ketika itu masih lagi beragama Nasrani. Kemudian mereka berdualah yang dilantik sebagai saksi terhadap wasiat tu. Maka melalui ayat ni boleh menjadikan saksi wasiat daripada agama lain, ya, daripada agama lain. Tetapi ulama kemudian membahaskan perbahasan persaksian agama lain terhadap wasiat orang Islam.
ulama-ulama kemudian menyatakan untuk zaman sekarang ni sebenarnya tak perlu, ya, tak boleh lagi kita menjadikan agama lain sebagai saksi dalam wasiat. Kenapa? Pertama, kerana umat Islam dah ramai. Zaman dahulu orang Islam hanya duduk dekat Madinah. So kalau sekiranya dia meninggal di luar daripada Madinah and then dia nak buat wasiat, maka dia akan mengalami kesulitan kalau saksi wasiat tu mesti orang Islam. Sekarang ni kita nak jumpa orang Islam dekat mana-mana banyak, kan? Jadi kita tak perlu lagi ambil mereka sebagai saksi terhadap wasiat. Tetapi dalam ayat ni Allah Ta'ala nyatakan boleh juga au akharani min ghairikum, ya, ataupun agama lain, dua orang daripada agama lain, ya, indal hajah, ketika mana sangat diperlukan, tak ada orang Islam, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, in antum darabatum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, ya. Jika kamu dalam pelayaran di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa kepada mati. Jadi persaksian dua orang agama lain tadi secara khas ketika mana musafir, ya. Ketika mana musafir, ya, tidak ada pula orang Islam, maka dua orang yang beragama bukan beragama Islam tadi bolehlah menjadi saksi. In antum safartum fil ard, jika kamu dalam safar ataupun perjalanan di atas muka bumi, fahalla bikumul maut, kemudian kematian tiba kepada kamu, maka bolehlah gunakan mereka walaupun tidak beragama Islam, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi in irtabatum la nashtari bihi thamanan qalila walau kana dha qurba wala naqtumu syahadatallah, ya. Kemudian kalau kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua orang saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka selepas solat asar, kemudian mereka disuruh untuk bersumpah dengan nama Allah. Jadi macam ni, sekiranya waris kepada si mati ragu-ragu atau tidak percaya dengan persaksian dua orang saksi tadi, maka tahbisunahuma, tahanlah mereka berdua. Jangan biarkan balik dulu, tahan dahulu mereka berdua. Fayuqsimani billah, mintalah mereka untuk bersumpah dengan nama Allah min ba'di salat, selepas salat. Ramai ulama mengatakan ni selepas solat asar. Dahulu orang biasa membuat sumpah selepas solat asar, maka tahan mereka dahulu, kemudian solat, lepas solat baru minta mereka bersumpah bahawa persaksian mereka itu betul. Boleh minta mereka bersumpah. Ini sama seperti kes asbabun nuzul yang disebutkan dalam hadis Bukhari tadi. Apabila keluarga Budail daripada Bani Saham tidak percaya atau ragu-ragu dengan dua orang saksi, itulah Tamim bin Adi, Tamim Ad-Dari dan juga Adi bin Badda, ketika mana mereka ragu kepada dua orang saksi ini, maka mereka meminta, atau Rasulullah SAW meminta mereka berdua untuk membuat sumpah, untuk membuat sumpah, bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahawa persaksian yang mereka beri itu telah pun betul, ya. So melalui ayat ni Allah Ta'ala menyatakan, kalau kita sebagai waris misalnya, kemudian kita tidak percaya atau ragu-ragu dengan persaksian dua orang saksi tadi, maka kita boleh tahan mereka selepas solat asar ataupun solat yang lain untuk minta mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa persaksian yang mereka betul tu adalah persaksian yang mereka beri itu adalah benar ataupun betul, ya. Kenapa mesti selepas solat? Kata para ulama-ulama kita,
Dia buat selepas solat dengan harapan supaya dia tidak berani bersumpah palsu. Kita tahu bahawasanya solat tu salah satu hikmah dia tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. So disuruh dia bersumpah selepas solat dengan harapan dia memberi sumpah yang sebenar-benarnya dan dia tak berdusta, dia tak tipu. Kerana ada orang yang berani bersumpah tapi dia tipu. Untuk menghindarkan tu apa? Buat lepas sembahyang. Harap-harap kalau dia buat lepas sembahyang, dia pun jujurlah. Apa isi sumpah tu? Isi dia adalah la nashari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadata lillah. Isi daripada sumpah tu ialah mereka bersumpah, demi Allah kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat sesuatu harta benda. Maksudnya mereka memberikan persumpahan, sumpah yang sebenar-benarnya bahawa la ya'khudhani bihi 'iwadan minad dunya, bahawa mereka tidak akan mencari keuntungan daripada duniawi atas saksi tadi, ya. Walaupun dia kaum kerabat, ya. Dan kami tidak akan menyembunyikan persaksian ini. Ini sumpah dia, ya. Demi Allah kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapatkan suatu harta benda. Yang kedua, walaupun orang itu daripada kaum kerabat, ya, dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi yang diperintahkan Allah Ta'ala. So inilah sumpah yang perlu dinyatakan dua orang saksi tadi apabila waris daripada yang meninggal tu tidak begitu percaya dengan persaksian mereka, maka mereka kena bersumpah demi Allah bahawa mereka tidak ada mengambil keuntungan walau sedikit pun daripada persaksian itu, ya, walaupun itu adalah daripada kaum kerabat dia sendiri, dan tidak menyembunyikan persaksian, ya, sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala. Kerana menyembunyikan persaksian itu adalah satu dosa besar, ya. Dan melalui ayat ni kita dapat ambil satu pengajaran bahawa seorang saksi, dua orang saksi, tiga orang saksi, berapapun jumlah saksi itu, perkara utama yang ditekankan kepada mereka hendaklah berlaku adil. Jangan sembunyikan persaksian, luahkan, nyatakan apa yang kita tahu. Inna idzal laminal athimin, kerana kalau sampai menyembunyikan ataupun mengkhianati sumpah itu, maka sesungguhnya termasuklah orang-orang yang berdosa, ya. So berdasarkan ayat 106 surah Al-Maidah ni, kita dapat ambil beberapa poin penting. Pertama, Allah Ta'ala serukan kepada orang-orang beriman tentang wasiat ni. Ini menunjukkan bahawa wasiat dan saksi dalam wasiat bahagian daripada keimanan. Yang kedua, ketika mana seseorang hendak meninggal dunia, mungkin tanda-tanda dah nampak atau dia merasakan, maka sangat digalakkan untuk buat wasiat. Yang ketiga, dalam membuat wasiat ni kenalah ada dua orang saksi yang adil daripada kalangan kaum muslimin. Yang keempat, andai kata terdesak sangat, tak ada saksi langsung, ya, mungkin meninggal di kawasan orang bukan Islam, maka dua orang yang bukan Islam pun bolehlah mereka dijadikan sebagai saksi terhadap wasiat tadi, ya. Kemudian sekiranya waris yang mendapatkan wasiat itu daripada saksi ragu-ragu dengan saksi itu, maka mereka boleh meminta supaya saksi ini bersumpah dengan nama Allah, dan dalam sumpah itu mereka menyatakan, demi Allah kami tidak mencari keuntungan daripada persaksian ini dan kami tidak ada menyembunyikan persaksian. Dan poin yang terakhir, sesiapa yang berkhianat dalam persaksian, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang amat besar. Maka jangan sampai kita menipu dalam persaksian, khasnya persaksian tentang wasiat. Ada kadang-kadang orang menipu. Sebab apa dia menipu? Ada habuan, ada keuntungan yang boleh dia dapatkan. Baik, kita teruskan ayat 107.
Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu selepas bersumpah ada melakukan dosa, iaitulah mengkhianati persaksian mereka, maka hendaklah dua orang lain menggantikan tempat mereka dari waris-waris si mati yang lebih dekat, yang lebih berhak menuntut dan memberi keterangan yang sebenar. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah, demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, ya, yang telah berdusta tadi. Dan kami tidak melampaui batas, kerana jika kami berbuat demikian, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi ayat 107 ni juga masih ada kaitan dengan asbabun nuzul tadi, ya. Ada kaitan dengan asbabun nuzul tu, tetapi juga boleh kita amalkan untuk masa sekarang. Baik, so sekiranya ada dua orang saksi terhadap wasiat, patah lagi saksi ni orang bukan Islam seperti yang diceritakan dalam hadis tadi, ya, maka sekiranya waris kepada si mati bahawasanya dua orang saksi terhadap wasiat itu telah pun berkhianat, maka hendaklah dua orang daripada waris si mati itu menempati tempat mereka dalam persaksian. Artinya menggantikan dua orang saksi tadi, ya. Hendaklah dua orang daripada keluarga si mati menjadi saksi dan mereka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahawa la syahadatuna as-sadiqah aula bil qabul min syahadatihim al-kadhibah. Persaksian kami yang benar lebih utama untuk diterima daripada persaksian mereka berdua yang dusta. Jadi macam ni. Ini seperti yang disebut dalam hadis Bukhari tadi. Apabila meninggal Budail daripada Bani Saham tu, datanglah Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda kepada waris Budail. Mereka menyerahkan wasiat dan juga barang-barang peninggalan daripada Budail. Tetapi apabila keluarga Budail ni membaca bahawa ada bejana yang terbuat daripada perak, dan perak ni, bejana ni diukir daripada emas, tidak ada dalam tempat barang tu, maka mereka pun mulai ragu, bahkan tidak percaya dengan persaksian dua orang saksi, Tamim Ad-Dari dan Adi bin Barra' tadi, yang mana pada ketika itu kedua-dua ni masih lagi Nasrani. Maka kalau waris mengetahui bahawasanya saksi ni berdusta, maka hendaklah dua orang daripada waris ni muncul menjadi saksi dan bersumpah untuk menyatakan bahawa dua saksi pertama kepada wasiat itu adalah berdusta. Maka hendaklah mereka bersumpah, dua orang daripada waris si mati itu menyatakan, demi Allah, la syahadatuna as-sadiqah aula bil qabul min syahadatihim al-kadhibah, ya, sesungguhnya persaksian kami yang benar lebih layak diterima daripada persaksian mereka berdua, iaitu dua orang lelaki yang berkhianat tadi, yang mana mereka bersaksi dusta, ya, ataupun palsu. Jadi boleh macam tu. Jadi dalam kes tadi, ketika mana keluarga Budail daripada Bani Saham tu bersumpah bahawasanya Tamim Ad-Dari dan juga Adi bin Balla telah pun mengambil
bejana yang terbuat daripada perak dan diukir dengan emas tu, ya, maka mereka bersumpah. Keluarga si mati bersumpah sebab mereka dah temui bukti-bukti yang menunjukkan bahawa dua orang saksi, iaitu Tamim Ad-Dari dan juga Adi bin Balak tu, mereka dah mengumpulkan bukti bahawa dua orang saksi ini sebenarnya berdusta. Maka mereka muncullah untuk menolak persaksian dua orang saksi pertama tadi. Mereka bersaksi bahawa persaksian kami lebih benar sebab kami ada bukti. Barang Budail bukan ini saja, tetapi ada yang hilang. Mereka cari, ditemuilah dekat Mekah. Ternyata pemilik ni ditanya daripada mana dia dapat. Dia kata, saya beli daripada Tamim, ya, dan juga Adi. Menunjukkan bahawa memang mereka pun berkhianat. Jadi waliyadzubillah, ya, contoh saja ni. Contoh, ada ahli keluarga kita meninggal, kemudian datanglah dua orang membawa surat wasiat. Dia kata, ni wasiat si fulan sebelum dia meninggal dunia. And then kita cek lah, cek. Kemudian ada kita rasa yang tak kena, ya, atau kita rasa tak percaya, atau kita menemukan bukti bahawa dua orang saksi ni nak menipu, maka kita boleh membatalkan mereka sebagai saksi dengan kita membuat sumpah bahawa maklumat yang kita sampaikanlah yang paling betul daripada maklumat yang mereka sampaikan. Boleh untuk dilakukan, ya. Baik. Wa ma'tada alaina, dan kami tidak melampaui batas. Ini sumpah daripada dua orang daripada waris si mati tadi, ya. Demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu yang telah nyata-nyata berdusta, dan kami tidak melampaui batas. Kami ni tak melampaui batas, kami tak macam tu. Dan mereka, inna idzal laminadh zalimin, kerana kalau kami dah melampaui batas dalam persaksian, ya, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kami telah menjadi orang-orang yang zalim. Jadi pengajaran bagi kita, hukum hakam yang boleh kita ambil daripada 107 surah Al-Ma'idah ni, sekiranya kita sebagai waris kepada si mati merasa tidak percaya akan persaksian dua orang saksi wasiat si mati, ya, atau kita menemui bukti yang menunjukkan bahawa dua saksi itu berdusta, maka kita boleh bangkit untuk menolak persaksian dia tu dan menyatakan perkara sebenar disertai dengan sumpah. Pada masa sama, ayat ini menekankan betul supaya berilah, kalau kau menjadi saksi, bersaksilah dengan cara yang betul, jangan nak menipu. Sebab kalau sampai menipu, inna idzal laminadh zalimin, engkau akan menjadi kalangan orang-orang yang zalim, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 108, ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهِمَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Hukum hakam dan peraturan menjadi saksi sebagaimana dijelaskan pada ayat 106 dan ayat 107 sebelum ni, yang telah pun kita bahaskan tadi, ya. Yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenar. Kenapa sampai macam tu? Ya, supaya saksi-saksi itu memberi persaksian yang benar, ya. Kenapa saksi itu mesti dua orang yang adil daripada kalangan umat Islam? Supaya mereka dapat memberi persaksian yang sebenar. Kenapa dibolehkan dua orang saksi daripada orang bukan Islam? Kerana amat diperlukan saksi, terutama dalam keadaan darurat ataupun kecemasan, ya. Kenapa kita boleh meminta saksi wasiat tadi untuk bersumpah bagi menyatakan bahawa persaksian dia betul? Ini menunjukkan bahawa tak boleh main-main dalam masalah persaksian dalam masalah
wasiat. Ya. So bahkan waris kalau menemui bukti boleh bersumpah untuk mengalahkan sumpah dan persaksian daripada dua orang saksi sebelum. Jadi penekanan utama pada ayat 107 ni pentingnya kita untuk untuk bersumpah dengan untuk memberikan persaksian dengan cara yang betul, ya. Jadi hukum hakam tentang persaksian masalah wasiat ni ditetapkan zalika adana ayatu bisyahadati ala wajhihima, ya. Tujuan dia ialah supaya lebih hampir mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenar, supaya dia tidak menipu dalam memberi persaksian, atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka. Juga tujuan dia supaya saksi-saksi ni merasa takut kalau sumpah mereka nanti ditolak waris. Sebab waris pun bukan dia tak tahu pasal si mati, dia banyak tahu. So kalau tiba-tiba ada dua orang saksi mereka memberikan persaksian palsu, walaupun mereka sertai dengan sumpah, maka waris boleh tolak tu sebab mereka tahu. Dan mereka boleh nanti bersumpah untuk menyatakan dua orang saksi sebelum tu salah, ya. Wattaqullaha wasma'u, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan dengarlah. Artinya taatlah. Bertakwa kepada Allah dalam masalah wasiat dan juga persaksian wasiat. Bertakwa kepada Allah. Jangan main-main tentang perkara. Wasma'u, dengarlah peraturan yang telah Allah Ta'ala buat. Ikutlah peraturan yang telah Allah Ta'ala buat. Kerana kalau tak mahu ikut, maka kamu akan menjadi orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan kalau sudah fasik, Allah Ta'ala tidak akan pernah memberi hidayat, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kalau Allah Ta'ala tak bagi petunjuk, artinya akan sentiasa berada dalam kesesatan. Wal'iyadzubillah, ya. So saya ingat kita tangguhkan ayat 106 hingga ayat 108 surah Al-Ma'idah ni saja dahulu, iaitulah perbahasan tentang wasiat kepada orang yang hendak meninggal dunia, dan betapa penting ada dua orang saksi terhadap wasiat itu, dan kedua orang saksi ni sangat-sangat dituntut untuk bersikap adil dan amanah, dan jangan sampai mereka berkhianat terhadap persaksian itu. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita untuk membuat wasiat yang paling baik sebelum kita meninggal dunia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.